Alhamdulillah, bersyukur. Kita sambung lagi ya tentang perbincangan yang menarik ini. Tadi telah Pak Haji sebut bahawa terdapat 300 jenis cacing yang ada dalam tubuh badan manusia ni. Bukan seekor. Bukan seekor tu maksudnya begitu. Bukan satu jenis. 300 jenis. Yang mendatangkan permasalahan kepada serangan jantung juga. Jadi oleh sebab itulah maka apa yang Pak Haji nak sebutkan begini, kalaulah dalam perawatan-perawatan lain telah kita cuba tapi tak mau sembuh, maka cubalah dengan kaedah pemikiran kita bahawa penyebab utamanya adalah daripada masalah cacing. Masya Allah. Baik, di sini Pak Haji nak bagi beberapa contoh kesan daripada jenis-jenis cacing yang ada. Yang pertama dia panggil askalasis. Askalasis ini dia menyebabkan salah satunya ialah orang tu selalu akan jadi ketakutan, gelisah. Jadi kalau malam hari dia ketakutan, dia gelisah dan diikuti dengan mimpi buruk. Tengok, cacing itu menyebabkan keracunan yang menyebabkan berlakunya gangguan tidur seseorang. Itu ada antara. Dan dia selalu pening dan sakit perut. Jadi kalau kita jumpa dengan orang, ya, dia mengadu, dia kata dia pening. Dia kata, Pak Haji, aku pening, dia kata. Sakit perut kadang-kadang aku pening. Soalan dia, mimpi buruk tak? Kan jauh tu beza ya antara sakit perut dengan pening. Tapi tanya pasal mimpi, orang tu pun aneh. Betul ke Pak Haji ni? Tanya pula soalan pasal mimpi. Mimpi buruk tak? Gelisah tak tidur pada sebelah malam? Kemudian bila bangun tengah malam rasa ketakutan tak? Dia akan sebut, oh betul Pak Haji, betul. Itu yang saya rasakan. Yang itulah yang banyak kadang-kadang jadi fitnah. Ni kamu ni kena buatan orang. Ya, kena saka keturunan kamu. Banyak yang jadi masalah. Sebenarnya ialah cacing. Tapi kerana kita tak belajar, kita menyalahkan. Sebab pergi cek di hospital tidak ada. Itu yang menyebabkan dia akan pergi cari kepada pengobatan lain tu. Dia pergi jumpa dengan doktor. Doktor kata jantung kamu tak ada apa-apa, elok saja. Dia kata saya sakit belah kiri. Tengok. Kemudian apa dia? Saya selalu mimpi buruk-buruk. Jadi doktor kata apakah kamu percaya dengan black magic? Itu doktor pula. Hak tu doktor pula. Adakah kamu percaya dengan black magic? Doktor tu pun terkontaminasi. Bahawa dia kata, pergi balik kampung cari ubat untuk orang santet. Habislah. Doktor yang patut membawa sebuah pembaharuan, pemikiran itu, bawa orang tu kepada satu perkara. Pasal apa? Doktor cari sebab tidak jumpa. Sebenarnya cacing. Itu yang pertama. Kita tengok pula kalau dia cacing yang selalu orang sebut cacing pinworm. Ya, pinworm ini banyak ni. Gangguan tidur. Ya, kurang selera makan. Dan juga dia boleh menyebabkan kegatalan di anus dan dia boleh jadi ketakutan. Jadi takut. Anak-anak ni kadang-kadang dia takut, dia peluk mak dia, dia kata aku takut, mimpi takut, peluk mak dia. Mak dia pun takut juga. Bagi tahu dekat ayah dia lagi takut. Mak tu lebih berani sikit pada ayah lagi takut. Aku dah kata dah, kita kena pindah rumah ni, keras apa lah, rumah batu keras. Cacing yang banyak dekat situ. Apa pula rumah pula jauh masalah cacing. Nak pergi cerita pasal rumah tu keras. Aku dah pergi dah jumpa ustaz dah kata dah tempat ni memang tempat keras. Ustaz tu pun ya. Jadi ya begitu. Jadi itu adalah antaranya. Jadi itu baik. Begitu juga kalau kita lihat bahawa orang yang ada cacing pita, selalu kita dengar cacing pita ni. Apa dia? Cacing dia pula dia akan jadi mencret, diarrhea. Itu dia. Kemudian dia
Beza pula. Dia ni meningkatkan selera makan pula. Nak makan saja. Ni pun cacing juga. Jadi kalau kita katakan dia hilang selera makan, cacing. Kalau dia meningkat selera makan, apa? Cacing juga. Ada dua jenis cacing. Cacing suka makan dengan cacing tak suka makan. Jadi ada dua jenis cacing, dua perangai cacing ini yang dibawa oleh perumahnya, iaitu manusia. Masya Allah. Baik. Jadi oleh sebab itu, maka Pak Haji nak simpulkan, salah satunya ialah menggunakan akar kunin. Selain kita gunakan Nepenthes. Jadi kalau akar kunin ni, kalau di Indonesia ada produk kita, ada No Cancer Lagi, NCL. Di Malaysia ada NCL, No Cancer Lagi, iaitu akar kunin. Sebab apa? Sebab berlakunya kanser kerana masalah cacing. Berlakunya gangguan di hati, di liver. Tengok ya. Akar kunin untuk liver, untuk hati. Kalau hati bermasalah, mata jadi kuning, kulit jadi kuning. Jadi guna ubatnya akar kunin. Jadi akar kunin ini menyebabkan kanser di hati ini juga boleh diubatkan dengan menggunakan No Cancer Lagi, akar kunin. Di sini ada, di Indonesia ada. Dia adalah untuk membunuh cacing. Sebab permasalahan di liver itu adalah kerana permasalahan di cacing. Jadi begitu juga orang yang ada masalah jantung. Apakah ubat jantung yang terbaik? Ubat jantung yang terbaik ialah ubat cacing. Aneh. Jawapan ni aneh. Kalau dulunya betul lah boleh diterima. Pak Haji mengatakan ubat jantung terbaik ialah minyak zaitun. Boleh terima. Sebab ada omega 3 nya dekat situ. Dia ada oli asidnya dekat situ. Minyak ubat jantung boleh kita menggunakan daripada bawang putih. Boleh terima. Sebab apa? Sebab dia ada disemai galik soal itu. Dia ada alisin. Boleh terima. Tapi kali ni Pak Haji bagi satu statement baru. Orang yang ada masalah jantung bagi ubat cacing. Bapa, ibu, tuan, puan, para doktor yang melihat ini, kita mengkaji sama-sama. Kita mengkaji sama-sama bahawa serangan keracunan daripada ratusan ribu telur-telur cacing ini menghasilkan satu keracunan di jantung. Masya Allah. Itu yang ingin Pak Haji sebutkan. Begitu juga dia ada serangan di bahagian kepala, di bahagian otak. Ya, yang boleh menyebabkan gangguan saraf. Jadi orang yang ada masalah saraf boleh jadi tak dia ada masalah cacing. Sebab itu apa yang Pak Haji sebut, kalau sakit perut jangan sepelekan. Mungkin sakit perut itu kerana ada masalah di jantung. Ya. Kalau kita mencret, jangan sepelekan. Mungkin ada masalah di jantung. Sakit perut, ada masalah di jantung, itu menandakan cacing. Begitu juga dengan batuk. Jadi oleh sebab itu, maka orang yang sakit jantung ini, kalau kita ikuti daripada program Pak Haji akan bagi pelawas. Kenapa Pak Haji bagi pelawas? Biasanya kalau bagi pelawas itu, dia bersihkan usus. Sebab di usus itulah tempat bersarangnya cacing. Bila cacing itu boleh dikeluarkan, maka kita akan mengurangi tekanan di jantung. Apakah ini sama dengan pandangan daripada Dr. Bernard Jensen, iridologi, yang mengatakan bahawa 80% itu bermula daripada usus yang tersumbat? Boleh jadi. Cumanya kita lebih awal lagi, sebab kita merujuk kepada hadis Nabi SAW bahawa punca penyakit itu dasar ataupun tempat penyakit itu ialah dekat perut. Perut itu termasuk daripada lambung sampai ke usus. Itu yang nak didefinisikan. Ya. Jadi itu adalah antaranya. Kemudian apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa
orang yang ada penyakit resedung, ya, orang yang ada penyakit resedung dengan simptom-simptom yang Pak Haji tunjukkan itu tadi, dia juga selalunya kalau Pak Haji gunakan untuk masa dulu, masa lepas, ya, kita jadikan dia itu sebagai satu bahan art of healing. Kalau kita nak ubat orang, kita berikan itu. Ada dua herba yang kita akan dahulu. Kita akan mensinergikan, sama ada syak ke tidak, ataupun daripada ubat resedung. Cocinium Plus. Selalunya kalau Pak Haji bagi Cocinium Plus, cepat sekali. Kalau anak-anak tu demam, bagi Cocinium Plus. Bagi 6 kapsul saja, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, dan itu adalah herba yang awal-awal dikeluarkan oleh HPA. Herba awal dulu. Ada ubat resedung, ya, ada menawan kasih. Itu ubat-ubat kita yang awal dulu. Dan ubat resedung kita ini yang terlaris. Sebab apa? Sebab orang makan untuk semua penyakit. Allahu Akbar. Makan untuk semua penyakit. Jadi kalau begitu, bagi mereka yang menekuni di dalam bidang pengubatan herba, jadikan ini sebagai salah satu herba utama dalam perawatan. Apa-apa juga sakit, kita berikan itu terlebih dulu. Baik, macam mana kalau sakit itu seperti perempuan misalnya, kedatangan bulannya yang tak betul. Kadang-kadang 1 bulan tak datang bulan. Bulan depan pun tak datang. Kadang-kadang sampai 6 bulan tak datang. Pernah dia kata dia hamil, tak hamil, tapi tak datang. Tak datang ada berbagai sebab. Yang pertama, dia anemia, kurang darah. Kalau kurang darah, macam mana nak datang darah? Darah tak ada. Kurang darah. Yang kedua, kurang darah tu sebab apa? Sebab masalah cacing. Masalah cacing. Selalunya dia akan ada penyakit keputihan yang teruk. Teruk penyakit keputihan. Ya, bukan hanya keluar keputihan, berbau lagi dan sebagainya. Sebab apa tu? Itu cacing. Masalah cacing. Jadi tak perlu kita gunakan ubat-ubat pencuci yang lain yang ada bahan kimia, nanti akan membunuh bakteria-bakteria yang bagus. Itu adalah antaranya. Jadi oleh sebab itu, maka pengambilan ubat cacing ini, Cocinium Plus ini, no cancer lagi, NCL ini adalah untuk nak menghidupkan microflora. Tetapi yang mana yang lebih berkesan? Cocinium Plus. Baik. Bagaimana kalau kami tidak ada Cocinium Plus? Antirat. Antirat juga boleh digunakan untuk ubat cacing. Ya, kita ambilkan Antirex, kita gunakan, dia juga adalah untuk membuang kotoran-kotoran di usus. Kotoran-kotoran di usus. Ini sangat-sangat penting. Masya Allah. Baik. Apakah Pak Haji nak mengatakan bahawa kesemua penyakit yang ada, kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, jantung, penyakit-penyakit yang lain, semua itu harus diberikan dengan Cocinium Plus sebagai pelengkapnya? Apakah Pak Haji nak bawa kepada kefahaman begitu? Benar. Itulah dia kefahaman dia. Itulah yang Pak Haji sebut, kata pengobatan ini bukan hanya membaca buku dan menghafal nama-nama herba dan petua-petua nak digunakan, tetapi pengobatan ialah pengalaman, experience. Sebab tu di negeri China yang menerokai dalam bidang pengobatan herba ini, di India, seorang yang boleh mengajar seseorang itu, dia mesti mempunyai pengalaman pengobatan selama 20 tahun. Bidang herba saja, pengkhususan pembelajarannya ialah 7 tahun. Dan bagi seorang doktor yang telah keluar dalam ilmu kedoktoran alopati, wajib pada mereka belajar setahun tentang pengobatan herba. Jadi oleh sebab itu herbanya berkembang. Tetapi kalau kita di sini, banyak orang yang memusuhi apa yang mereka tidak tahu.
Jadi mereka melihat bahawa ini ada satu ilmu yang telah ketinggalan, ilmu yang tidak ada dasar-dasar sainsnya. Malang sekali. Kalau itulah alasan, itu yang diberikan, ini adalah merupakan suatu yang Pak Haji sebut satu permasalahan yang merugikan semua umat. Rugi. Sebab apa? Sebab khasiat pengobatan yang tinggi itu tak dilihat oleh orang. Masya Allah. Baik. Kemudian seterusnya Pak Haji nak sebutkan lagi tentang resedung ini. Resedung ini dia juga menyebabkan permasalahan di kalsium. Gigi rosak. Gigi serpih. Serpih itu pecah-pecah. Yang kedua, kuku rosak. Kuku bukan hanya kuku tangan, kadang-kadang di kuku bahagian kaki itu dia seperti dimakan air lah kita kata. Bahasa Malaysia panggil cagu. Dan rambut gugur. Gatal-gatal lagi kepala. Gatal-gatal kepala. Kesemuanya ini cacing. Jadi oleh sebab itu maka kita kena lihat dengan cara serius. Kemudian seterusnya apa yang Pak Haji nak sebutkan lagi bahawa orang yang ada resedung ini, ya dia sama juga macam masalah COVID-19. Hampir sama simptom dia. Ya. Jika dia jadi semakin serius. Yang pertama apa dia? Sakit tekak. Yang kedua apa dia? Asma. Yang ketiga dia apa dia? Yang ketiga dia boleh jadi batuk, sakit perut. Cuma dia tak masuk ke stage yang serius saja. Jadi oleh sebab itu maka bismillah bagi mereka yang ada Cocinium Plus, gunakan untuk mereka yang ada simptom-simptom awal seperti COVID-19, boleh digunakan kerana dia adalah antibiotik yang terbaik, insya-Allah. Baik, pada hari ini juga insya-Allah Pak Haji ambilkan sedikit waktu ini untuk mengumumkan cabutan bertuah bagi mereka yang banyak untuk like, untuk share, untuk komen di dalam Facebook kita. Alhamdulillah, syukur. Di Malaysia ada 3 orang yang ingin Pak Haji umumkan, iaitu Puteri Syuhada. Alhamdulillah, tahniah Puteri Syuhada, minta supaya claim dengan admin kita, insya-Allah yang mengikuti program ini yang kena Puteri Syuhada ataupun Puteri Syuhada juga sedang menyaksikan, ya. Yang kedua ialah Kak Amimah Kasan kita. Dulu pun kalau tak salah Pak Haji dah umumkan ni, tetapi orang lain sebenarnya. Tapi sebenarnya inilah dia. Pada hari ini yang betul. Yang hari itu salah. Minta maaf banyak-banyak. Kemudian yang ketiga ialah Nur Aliza Umar. Masya-Allah, tahniah pada Puan Nur Aliza Umar. Insya-Allah jangan lupa kalau dah dapat hadiah pun like lagi lah, share dan komen lagi. Jangan aku dah dapat hadiah sudahlah. Kita buatkan ikhlas. Satu pekerjaan lakukan dengan ikhlas yang tinggi. Kalaupun Pak Haji tak bagi hadiah-hadiah ni, kami tetap like, share dan komen. Itu betul. Itu ikhlas, betul-betul lah ikhlas tu. Kemudian bagi di Indonesia pula, Yulia Umu Syafiah. Ini memang betul lah aktif Pak Haji selalu nampak ni. Yulia Umu Syafiah ni, alhamdulillah, tahniah, apa khabar ibu hari ni? Tahniah, terima kasih Pak Haji atas kebersamaan ini. Dan Jamaluddin Al-Bindawi. Oh, betul. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Jamaluddin. Ya, teruskan lagi ya, share, komen dan like kita. Dan Rahmawati. Rahmawati. Jadi bagi mereka yang merasakan mereka ni like, share dan komen yang banyak nama Pak Haji sebut ni, ada Rahmawati di Indonesia Pak Haji. Ada ribu ada puluhan ribu Rahmawati. Yang mana satu yang rasa dia banyak like, banyak share, dia dekat Facebook kita. Kalau nama Rahmawati tak tengok Facebook Pak Haji pun, itu bukan Rahmawati tu. Ya, ini bukan cabutan bertuah tu. Ini bukan base kepada yang banyak untuk like, share dan komen. Jadi boleh
tuntutan kepada bahagian admin. Baik, Masya Allah. Satu lagi yang menarik, ada tadi Pak Haji sebut, ialah tentang UTI, urinary tract infection, jangkitan di saluran kencing, termasuk prostat. Cara nak menghilangkan prostat, kita ubat cacing. Allahu Akbar. Prostat ni kan radang Pak Haji, radang prostat. Macam mana pula nak guna ubat cacing? Jangan bincang dengan orang yang tak ikut kuliah kita, sebab mereka harus faham doktrin kita. Doktrin herba. Doktrin herba ini beza dengan doktrin-doktrin yang lain. Nanti orang kata ini faktor hormon. Ya, faktor hormon mungkin betul juga daripada masalah cacing yang infek kepada faktor hormon. Itu yang mesti kita ingat. Kemudian UTI ni kencing kotor. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah hamil 7 bulan ke atas pergi tes ada kencing kotor, kita ambil, insya-Allah. Ya, dia akan cepat untuk mengelakkan jangkitan dekat mana? Jangkitan di buah pinggang. Mula-mula tu dia akan jadi kencing kotor. Sebab apa? Ada jangkitan kuman. Jangkitan kuman itu masuk, dia akan efek ke ginjal. Begitu juga yang ada dekat gigi kita, dia akan masuk dan akhirnya menyerang di jantung. Jadi sebab itu maka kita makan herba, kita ambil herba, minum herba, Cocinium Plus ini, Masya Allah. Dan kalau tak ada Cocinium Plus, NCL, no cancer lagi. Kalau tak ada NCL, ambil anti-rex. Itu adalah herba-herba yang sangat baik yang kita gunakan khususnya untuk perawatan ini. Baik, jika begitu banyak sekali lah. Bolehlah bagi mereka yang telah mencoba pada pengobatan-pengobatan yang lain tak sembuh. Saya dah guna herba ni dah lama dah Pak Haji, tak sembuh. Ya, saya dah guna herba ni lama dah tak sembuh. Jangan lupa menggunakan Cocinium Plus atau NCL ataupun anti-rat. Tetapi yang paling atas sekali, yang paling hebat sekali adalah Cocinium Plus. Itu adalah antaranya. Masya Allah. Baik, kemudian pula kita selalu kita lihat bahawa orang yang ada masalah cacing ni, dia seperti mana yang Pak Haji sebut, iaitu sistem imun dia rendah, dia mudah sakit. Kalau kita tengok atas tapak tangan ni, dia cengkung ke dalam ni, bahagian tengah ni cukup dah, dia ni sakit saja, sekejap-kejap sakit. Masalah apa tu? Cacing. Ya. Jadi oleh sebab itu bagi mereka yang sakit-sakit ni, apa yang kita kata sakit ni ialah kerana apa? Kerana sistem imunnya itu sudah tidak berfungsi lagi, yang tidak kuat lagi. Itu adalah di antaranya. Masya Allah. Dan begitu juga dia boleh menyebabkan orang itu cepat marah. Dan boleh bertukar jadi murung, anxiety. Itu masalah hormon. Malah kita lihat bagaimana dia sudah mula pergi ke saraf dan sudah pergi ke hormon. Masya Allah. Ya, bila kita sebut pasal saraf itu, kita fahamlah. Tetapi macam mana dia boleh masuk ke sistem hormon? Ya, dia mengganggu sampai ke sistem hormon. Itulah keracunan daripada cacing. Yang kalau nak kita berikan percentage 80% orang mati kerana cacing, lebih ramai daripada COVID-19. Jadi bukanlah maksudnya kita tak hiraukan tentang COVID-19 ini, tidak, tetapi masalah cacing tu Pak Haji nak sebut, ya. Jadi oleh sebab itu pastikan sayur-sayuran yang kita beli itu mestilah kita rebus dulu. Ya, kita rebus dulu, kita kukus dulu, kita panas-panas dulu. Kalau banyak mengambil yang fresh itu pun banyak cacingnya kat situ. Begitu juga dengan daging yang kita beli, yang banyak cacing di situ. Macam mana kita nak keluarkan dia? Ya, jadi masaknya mesti masak betul-betul. Ya, dan juga daripada kebersihan air yang kita nak minum, tangan dibasuhkan betul-betul, sebab banyak faktor-faktor cacing yang berada di keliling kita.
Jadi oleh sebab itu, kalau kita tak ambil langkah-langkah begini, maka nampaknya kita terdedah dengan pelbagai jenis penyakit-penyakit yang didasarkan kerana masalah cacing. Baik, kesimpulan yang Pak Haji nak buat ialah yang pertama, jumpa orang, gigi dia berbunyi, tidur malam. Yang kedua, mimpi buruk. Yang ketiga, bau mulut. Yang keempat, ada asma. Yang kelima, jantung. Yang keenam, ada cepat marah, kadang-kadang marah. Yang ketujuh, masalah saraf. Yang seterusnya, masalah hormon. Yang seterusnya, ketumbuhan, kanser di ovari atau ketumbuhan sis, fibroid dan juga sebagainya, termasuk prostat. Yang seterusnya menyebabkan berlakunya penyakit kulit, jerawat, flek hitam dan juga menyebabkan berlakunya buasir. Dan ini juga akan menyebabkan sakit kepala selalu, sakit sendi. Begitu juga akan menyebabkan seseorang itu akan jadi masalah di ginjal dan juga menyebabkan masalah disereksi pada lelaki selalunya. Daripada itu, kemudian juga penyakit keputihan pada wanita. Ini penyakit sariawan ataupun keputihan, ya, selalu akan berlaku macam ini. Kembung, angin selalu banyak, masalah hatinya sikit keras, ya, yang menyebabkan. Dan kita juga kena lihat bahawa dia akan jadi mudah sakit, mudah ada peradangan pada dirinya, masalah pernafasan, asma dan juga pada masalah-masalah yang terkait dengan anemia, obesitas, terlalu kurus. Masya Allah, banyak sekali. Kalau kita belajar IBS, irritable bowel syndrome, pocket bowel, lakuna yang dapat kita lihat di zona yang kedua dan ketiga. Masya Allah, bagi mereka yang belajar dalam ilmu iridologi, kalaulah mereka yang belajar dalam ilmu iridologi, pocket bowel ini adalah masalah pertama yang kita nak rawat, iaitu masalah usus, biar lancar, biar tidak ada sembelit dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, maka rawatnya ialah rawatan resedung. Rawatan resedung itu adalah membunuh cacing, dan membunuh cacing itu spektrumnya besar, luas, dan herba yang kita gunakan Coccineum Plus, ataupun kita boleh gunakan NCL, atau kita gunakan Anti-Rex, ya, kerana dibuat daripada akar kuning, tetapi yang terbaik sekali ialah namanya Coccineum Plus. Dan kalau penyakit itu serius lagi, kita keluarkan satu herba kita yang bernama kapsul CCG. Ya, kapsul CCG ini adalah kapsul cacing khusus untuk membunuh. Kalau dalam pengobatan herba yang lain, mereka gunakan apa? Mereka gunakan biji labu. Biji labu. Boleh ambil biji labu itu, direbus bersama dengan susu, diberi minum. Ya, insya-Allah juga untuk membunuh cacing. Ya, boleh kita gunakan begitu. Bawang putih boleh kita gunakan. Kita boleh rebuskan bawang putih bersama dengan susu. Perlu ada susu, ya, untuk mengeluarkan cacing tersebut. Jadi itulah yang Pak Haji nak sampaikan. Terima kasih semua mereka yang mengikuti kuliah Pak Haji pada hari ini. InsyaAllah bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.